di satu taman boleh dikatakan masih ada berasingan. So walaupun kita ini adalah indikator, apa indikator kita gunakan? Kalau kita gunakan indikator yang kita membezakan Malaysia dengan negara-negara lain seperti Sri Lanka, Lebanon, ke mana-mana tempat di mana ada konflik etnik, kita aman, political stability, ekonomi lebih. Tapi bila kita banding ekspektasi kaum-kaum tertentu di negara ini, kita ada harapan yang lebih tinggi. Di sini boleh dikatakan ada beberapa isu tentang kefahaman antara satu kaum dengan kaum lain. Apa yang Datuk Nazri dan juga saudara Lim telah sebut tadi berkaitan dengan agama, budaya, bahasa dan sebagainya. Di sinilah mana kita nak ada banyak lagi sefahaman antara satu sama lain. Tetapi kenapa kita tidak lihat kepada kekuatan kita selama ini? Bahawa telah berlaku proses integrasi, sekurang-kurangnya apa yang Datuk sebutkan tadi ialah kalaupun tidak berlaku asimilasi tapi berlaku integrasi, dan kita boleh mendakwa kita poster boy berbanding dengan banyak negara-negara lain. Apa yang kita boleh cari daripada kekuatan kita, Datuk? Sama saya nak sebut sini, kita jangan putus asa sebenarnya. Kita baru merdeka 47 tahun. Dalam sejarah dunia ataupun bangsa sebuah negara, 40 tahun itu terlalu pendek, ya. Macam negara China, ribuan tahun. Pada hari ini pun bukan ada bangsa China sebenarnya. Di negara China dia ada banyak bangsa. Tetapi menggunakan bahasa Mandarin, jadi menyatukan mereka. Sehingga pada hari ini kita sebut China itu sebagai satu bangsa. Ada banyak bangsa tu. Hokkien, Cantonese. Begitu juga dengan India. Kita ada bangsa India. Apa yang ada ialah iaitu tiap-tiap provinsi, wilayah itu dia ada dia punya bangsa sendiri, bahasa dia sendiri. Tapi ribuan tahun telah berlalu dan orang sebut India sebagai satu. Jadi saya rasa macam di Malaysia ni, apa yang kekuatan kita ialah kita semua merupakan orang yang sederhana, menghormati di antara satu sama lain. Kita telah berjaya untuk menepikan old baggage, yang lama tu, yang prejudice lama, kita ketepikan, kita malu ke hadapan. Saya cukup optimistik itu bahawa kita boleh capai perpaduan dan integrasi, bukan asimilasi. Asimilasi tak mungkin dia berlaku, integrasi. Tetapi saudara Lim, kenapa kita masih lagi melihat tentang perlunya kita menjurus kepada aspek kaum dalam kita membuat pertimbangan oleh perpaduan, sedangkan ini adalah matlamat kita bersama misalnya? Kenapa kita perlu mencari salah misalnya kolonial dan apa yang berlaku dalam sistem kita selama ini? Kenapa kita tidak cari jalan yang terbaik? Saya rasa itu mungkin satu kesan daripada sistem politik yang sedia ada. Kerana kalau kita lihat sistem politik yang sedia ada, so pun ada perkongsian kuasa. Tapi perkongsian kuasa berteraskan sesuatu kaum. Saya rasa yang lebih bermakna lagi kalau ia berteraskan demokrasi. Dan bila saya sebut demokrasi, contohnya kalau seseorang dia menghadapi masalah, biasanya kita akan lihat daripada sudut kaum dia. Kalau dari segi kaum dia, dia akan pergi kepada parti yang mewakili kaum itu. Mengapa kita tidak boleh membantu orang tersebut tanpa mengira kaum? Baik dia India, Melayu, Cina, Kazan. Selagi dia ada masalah, kita baik wakil rakyat maupun sebagai orang biasa, kita tolong sama dia. Tapi dalam banyak kegiatan ataupun dalam banyak usaha, kita tahu usaha membasmi kemiskinan transcend bangsa atau ras. Itu saya setuju. Itu sebab saya cakap itu masih belum gagal lagi. Tapi dari segi pelaksanaan, saya rasa dia ada banyak kelemahan. Dan ini memberikan satu tanggapan bahawa, dan saya rasa tanggapan itu tak tepat, bahawa sesuatu kaum adalah kaya, manakala sesuatu kaum ada miskin. Dan ini saya rasa menimbulkan perasaan kurang puas hati. Baik, saya nak tanyakan sikit, saya nak lanjutkan dengan saudara Lim. Kalau kita perhatikan, saudara Lim menyebutkan tentang soal perkongsian kuasa, tentang keperluan demokrasi, tentang keperluan misalnya parti politik melihat isu ini secara menyeluruh dan bukan khusus kepada bangsa.
siapa sebenarnya yang mencerminkan aspek yang lebih perkauman? Sedangkan kita tahu, misal kata, kita ambil contoh, Barisan Nasional dia mengamalkan perkongsian kuasa misalnya, dalam konteks itu. Apakah DAP menggambarkan manifestasi yang Saudara Lim sebutkan tadi? Saya rasa DAP adalah sebuah parti untuk semua kaum. Dan ini dicerminkan dalam pengembangan parti. Apakah ini persepsinya ataupun realitinya? Tapi persepsi tentulah. Kalau kita lihat daripada segi keseluruhan, saya memang akui bahawa semuanya kita dapat daripada kaum Melayu belum memuaskan. Tapi sekurang-kurangnya kita berusaha ke arah itu. Lebih baik daripada parti-parti tertentu yang hanya menghadkan pada satu kaum. Dan kalau saya boleh berikan satu contoh, kalau UMNO boleh terbuka kepada semua rakyat Malaysia, mungkin DAP akan hangus sama sekali. Tapi sekiranya ia boleh menjurus ke arah kemalaysiaan, kita bersedia berkorban. Itu tidak merupakan masalah. Macam saya rasa tolong rakyat kaum Melayu. Saya ingat pemimpin DAP pun ada tolong orang Melayu macam saya masuk ke penjara kerana membantu untuk buang keluarga Melayu. Baik, kita boleh lanjutkan perbincangan. Sifat kemalaysiaan itu. Baik, kita boleh lanjutkan perbincangannya. Cuma saya nak cakap tentang soal image yang ada kaitan dengan apa yang Saudara Lim sebutkan tadi. Apakah dengan image PAS misalnya, kita bercakap soal image tadi, persepsi. Hari ini dengan sebagai parti Islam atau sebagainya dapat membentuk ataupun merapatkan jurang perbezaan di antara kaum? Kita ada model dua di Terengganu satu ketika dahulu dan di Kelantan. Kalau kita lihat di Kelantan, sepanjang pemerintahan PAS di Kelantan, permasalahan perkauman tidak pernah timbul. Patung Buddha yang terbesar di Asia duduknya di Kelantan, bukan di Selangor. Patung Buddha tidur terbesar di Asia duduknya di Kelantan, bukan di Johor. Kebebasan agama dibiarkan, dibenarkan. Jadi usul-usul itu sebagai contoh yang praktikal telah kita pertontonkan. Boleh kita lakukan. Tapi Tuan Haji, Kelantan dan Terengganu berapa peratus orang bukan Melayu di sana? Tapi still Apakah budaya. itu model yang baik misalnya? Kenapa pula dibela budaya di sana? Tidak di Perak. Mungkin ada halangan di Perak, mungkin ada halangan di negeri lain. Jadi Betul, boleh saya tambah. Silakan. Bagaimana pandangan terhadap isu adakah PAS sokong kaum lain seperti model Barisan Nasional? Boleh dikatakan kaum India di Malaysia ini tidak majoriti di mana-mana sih. Misalnya di Johor, adun ke mana wakil India yang telah menang telah dapat sokongan kuat oleh kumpulan Bumi Putra, khasnya orang Melayu. Adakah contohnya di mana PAS memberi support kepada kaum-kaum lain di mana mereka ensure victory? kita kalau menyebut tentang sokongan kepada kaum, kita antara orang yang duduk di Barisan Hadapan menyokong pendidikan dalam bahasa Cina contohnya, yang diperjuangkan oleh kumpulan-kumpulan tertentu, sebab kita merasakan hak etnik itu perlu dipelihara untuk dididik dalam bahasa dia. Yang mungkin ada perbincangan di situ. Tapi dalam hal yang berkaitan dengan perjuangan untuk kaum ini, PAS sendiri terbuka kepada semua bangsa. Dan tentulah asalkan saja dia beragama Islam. Orang Cina boleh, orang India boleh. Malah kita ada ahli daripada kalangan orang Cina, orang India. Tapi kalau ianya berkaitan dengan isu membela kezaliman, membela keadilan yang perlu diberikan kepada rakyat, kami orang pertama yang berharap apakah sekadar menunjukkan beberapa orang anggota PAS berharap sewaktu Saudara Lim dibawa ke penjara itu manifestasi perpaduan yang kita harapkan? Paling tidak ada satu contoh untuk kita beritahu kepada rakyat bahawa perjuangan ini bukan hanya sekadar untuk bangsa tertentu. Untuk keadilan ini adalah perjuangan semua. Untuk kesejahteraan ini adalah perjuangan semua yang tanpa mengira bangsa, tanpa mengira agama, tanpa mengira kaum, akan baik, isu yang lebih besar itu. Kita bercakap tentang soal perpaduan dalam konteks yang lebih luas. Yang ini bukan sekadar pertimbangan politik semata-mata, tapi lebih daripada itu ialah kita bersetuju tentang aspek ini. Tapi apa lagi yang patut kita lakukan? Misalnya untuk menepikan kenyataan-kenyataan yang sifatnya politikal saja. Contoh perpaduan dan